Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi, sihat sejahtera ke semua? Hari ni bukan nak cerita indahnya sungguh di hari raya. Bukan tuan-tuan, bukan. Hari ni nak cerita ni, indah tak kehidupan tuan-tuan perempuan? Okay. Indah tak macam yang kita harapkan, yang kita fikir masa yang ke depan ni? Apa yang tuan-tuan perempuan fikirkan? Adakah kita ni capai impian kita ataupun kita ni masih struggle untuk ke depan? Okey. Selalunya kita ni terlalu banyak fikir, tapi tindakan kita tak macam yang kita fikir. Itulah yang masalah generasi kita. Berbeza tuan-tuan perempuan di zaman macam tok-tok kita, moyang-moyang kita ke apa. Kita pergi awal pagi, 4-5 pagi pun dah boleh pergi menoreh getah, pergi cari kayu api apa semua lengkap, pergi usaha padi, pergi usaha kebun semua di awal pagi lah tuan-tuan perempuan. Berbeza dengan sekarang ni, pada zaman sekarang ni. Bukan nak salah generasi sekarang ni, dia salah satu tuan-tuan perempuan yang saya pelajari lah. Dia dari pemakanan kita jugalah. Apa yang kita makan hari-hari, merangkumi semualah. Kan sekarang ni kebanyakan makanan segera. Terlalu banyak lah makanan tu yang dihidang ni. Makanan segera tu memanglah campuran dia, tambah-tambah ada ajinomoto lah apa semua, boleh botak kepala. Satu lagi tak baik untuk kesihatan lah. Ada yang lain punya produk makanan pun pelbagai sangat. Yang ni tahan lama, ubat tahan lama bubuh. Untuk produk ni jangka lama. Ada yang produk ni masin lebih, ada yang manis lebih. Kalau boleh tuan-tuan perempuan, kurangkanlah manis tu. Minuman manis-manis, terutama sekali minuman tin ni, memang sangat-sangat lah tak sesuai sangat lah. Bila kita ni dari segi pemakanan, kita makan yang berlemak, yang manis, yang masin apa, dia jadi tubuh badan kita, jadi anggota badan kita, jadi darah daging kita. Bila jadi darah daging kita tuan-tuan, dia jadi benda yang tak sempurna sangat lah. Benda ni dah tak sempurna. Kita makan benda yang tak berapa sempurna, tak bagus lah untuk tubuh badan kita. Dia tak boleh terima lah. Kadang sedikit tak apa. Kalau kita nak cuba makan ke, nak teringin ke apa, ni terlalu kerap. Terutamanya penggemar-penggemar Maggi, sangat-sangat tak sesuai lah. Setahun sekali kalau kata kita, bohong sangat lah. Kita makan setahun sekali, habis-habis pun 2-3 bulan sekali makan, tak apalah juga. Bila jadi, badan kita akan jadi lemah. Bila jadi lemah, yang kepada, tak kira lah, saya bukan nak cerita pada peniaga atau usahawan pun, juga pada yang makan gaji pun, yang bekerja dengan majikan pun wajib ambil tahu tentang ni. Bila kita badan meningkat naik ataupun stamina kurang, kita takkan produktif terhadap kerja kita. Jadi hasil yang nak dapat pun kurang lah. Bila kita nak berjalan pun di depan tu saja, berjalan ni pun dah berasa penat, berasa lemah. Hari-hari kita ni setahun 365 hari lah tuan-tuan perempuan cerita. Berapa kali kita lemah, berapa kali kita down. Saya rasa kalau 365 hari tu,
5 hari saja kita ni duk bertenaga, yang kita duk semangat. Saya rasa lah, daripada pengalaman saya jugalah. 5 hari saja daripada 365 hari. 360 hari tu hari-hari down. Bangun tidur down. Saya nak cerita ni bukanlah untuk siapa-siapa pun. Siapa-siapa nak dengar pun saya terima saja. Nak bagi pandangan apa pun terima. Ni dari saya cerita ni, share lah. Pengalaman hidup sekalian lah. Bila terjadinya lemah badan, tak produktif lah. Kita akan dapat tambah orang yang berniaga ni memang kena struggle, kena ada stamina yang kuat. Bila stamina yang kuat, tenaga strength yang padu, barulah kita dapat kekuatan tu untuk cari sale yang lebih. Bila sale yang lebih, mudahlah hidup kita ni. Nak makan minum ke, nak saving ke, apa semua. Yang pada kerja dengan majikan, kita akan dapat, bila nak kerja mengantuk, yang bahagian di pejabat pun baru type sikit dah mengantuk. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Banyak menguap daripada tak menguap. Yang mana kerja majikan tu, orang yang kerja sebagai salesman ke, yang kerja bahagian workshop ke, yang bahagian kerja, tak kira lah apa-apa. Bila kita tak berapa perform, takkan dapat punya kualiti tuan-tuan, saya yakin. Bukan kita nak kuantiti, pekerja ramai pun kalau kualiti kita tak ada, tak ke mana. Jadinya biarlah kualiti yang berkesan. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita kalau macam penyakit COVID ni lah, kita COVID ni berluasa lah, merata lah. Alhamdulillah lah, setakat ni dah pelan-pelan kembali pulih lah kata. Alhamdulillah lah. Yang macam COVID ni berluasa macam tu. Penyakit ni boleh sebar merata. Ibarat macam tu lah. Macam zaman sekarang ni dia jadi dah trend dah. Jadi trend terbangun lewat pun ada, yang terbangun lewat saja pun tak apa. Pun bukan tak apa, jadi kebiasaan dah. Makan pun dah banyak, terlalu banyak dah. Franchise dan company founder yang baru launching produk. Berbeza dengan zaman dulu. Apa yang ada saja. Bukan dulu, zaman dululah. Kita picak lah tuan. Zaman dulu ada petak ais ke apa? Tak ada. Mana ada nak simpan makanan-makanan sejuk beku ni. Frozen, tambahlah frozen apa. Tak ada. Mana kata nak makan cabai ni, cabai misin punya kan. Kita misin nak buat sambal ke apa. Lah tu nak makan, lah tu lah sambal dia misin. Ikan apa lah tu nak makan, barulah semua jadi fresh makanan ni. Apa yang ada ulam, pucuk ubi, yang tu saja. Mana makanan yang fresh, makanan sumber tumbuhan semua jadi Allah ciptakan. Taklah campur dengan macam-macam. Terutama janganlah campur makanan daging, jangan campur dengan lauk. Dah cakap dah. Dah kalau ikut sunnah Nabi ni pun makan minyak zaitun, kita kena ikut lah. Bali, kurma, jenis banyak lagi lah. Kalau tuan-tuan boleh tengok zaman lah mudah. Kita dah buat research pun mudah. Kalau tak ada pun pergi di kedai buku ilmuwan agama, mesti jumpa punya. Kita salah silah Rasulullah, cara kehidupan harian macam mana, kita ikut. Sebab agama kita ni dah ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, agama kita ni setelah Nabi Muhammad wafat, sunnah lah kita kena ikut. Sunnah dan Al-Quran je lah kita boleh ikut. Jadi kita ikut cara kehidupan baginda, insya-Allah penyakit-penyakit tu takkan ada lah. Saya share tip lah. Jangan makan, kalau susu tu jangan makan dengan daging, jangan makan dengan ikan. Dia ada panduan-panduan dah. Nak makan pun ada cara dia, semua ikut. Okay, saya yang bagi tip tu, tolonglah tuan-tuan makan
makan tu kurang sikitkan makan. Banyakkan lebih minum air masak. Kurang sikit makan. Kita makan sebelum kenyang. Makan waktu lapar saja. Berhenti belum kenyang. Macam tu lah panduan dia. Janganlah kita bila makan lebih, penyakit pun datang. Satu lagi kita pun boleh semput. Makan terlalu banyak, tak produktif. Macam hari raya ni. Kita hari ni lah. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Berapa hari lagi nak habis raya? Jangan tanya saya duduk mana ke apa pagi ni. Saja duduk atas bukit ni. Hilangkan tension tuan-tuan. Tak ada lah. Saja saya ada kerja kat sini. Sambil-sambil tu saya share pagi ni. Daripada manusia yang baik ni, yang terbaik lah kata, manusia yang bagi manfaat pada orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Sehabis yang terbaik. Jadinya apa yang ada, kita ada ilmu, apa yang ada panduan, ada tip, ada formula, kita share saja. Bila kita share, orang guna dalam kehidupan mereka. Seandainya lah yang tukang share ni lah, tukang share apa semua yang bagi sebar ilmu ni dah tak ada di muka bumi ni, maka yang mana hidup yang ambil ilmu dia, tip dia, dia guna di muka bumi ni, maka segala ilmu tu dia guna, maka mengalirlah amal ibadatnya kepada yang si mati tersebut. Setakat mana lama mana dia guna di muka bumi ni, mengalirlah dia. Jadi kita bagi manfaat apa yang ada. Ingat tuan-tuan, kesihatan ni amat penting. Duit banyak pun berkepul pun, kalau kesihatan pun nak berjalan pun bertongkat, duduk terhegeh-hegeh tuan-tuan. Minta maaf tuan, bukan salah apa. Minta kita dijauhkan lah benda-benda musibah ke apa semua. Ya, saya tahu sakit ni ujian Allah Ta'ala nak bersihkan dosa-dosa kecil. Tapi lebih baik kita mencegah daripada merawat. Kita cuba yang terbaik. Dah kalau nak jadi juga benda tu, kita dah cuba. Dia upaya Allah nak uji kita jugalah. Minta saya doakan semualah rakyat Malaysia ni, termasuk diri saya semua, agar sihat sejahtera, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Lupa. Saya duk sembang panjang lebar punya nak cerita ni. Saya lupa nak perkenalkan diri saya. Saya Faris Tasnim bin Zakwan. Siap bagi nama penuh lagi. Boleh mengenali saya. Saya seorang usahawan sepenuh masa. Saya berasal pun bukan daripada kalangan orang-orang jutawan ataupun rakyat-rakyat yang lahir buka pintu Wildfire ataupun Range Rover. Tidak, bukan. Saya hanyalah lahir di kalangan orang-orang yang biasa saja. Yang cukup makan, yang boleh makan tidur. Makan tidur tu boleh lagi lah, bukanlah sekadar kita duduk bawah jambatan. Taklah sampai tahap macam tu. Tapi boleh hidup. Tapi nak kata mewah, taklah tuan. Nak apa yang kita nak pun tak dapat. Bukanlah kita hidup macam tu. Tapi dalam masa yang fasa kita usaha. Pelan-pelan, satu persatu kita target capai. InsyaAllah sama-sama lah kita semua. Masih beraya lagi kata tuan-tuan, puan-puan. Masih lagi ke? Duk makan kuih raya ke apa? Bangun tuan-tuan, puan-puan. Hidup kita ni bukan sekadar nak makan, nak minum saja. Hidup kita ni bagi manfaat pada orang lain tuan-tuan. Apa yang ada kita bagi. Okey. Saya nak sajalah cerita. Kita ni raya pun nak habis dah berapa hari lagi. Jadinya syok ke raya tahun ni puan? Tuan-tuan perempuan. Yalah 2 tahun tak beraya. Yang mana rasa seronok tu alhamdulillah lah. Yang kurang seronok tu
Mesti ada masalah tu. Saya tahu apa masalah dah. Tak lain tak bukan mesti kewangan kan tuan-tuan. Saya yakin sekali lah. Masalah kewangan saya rasa lah. Saya dah rasa gerak hati lah tu. Mana mungkin tuan-tuan. Orang pepatah orang kebanyakan kata duit tak bawa mati. Alah, tak ada duit pun. Bukan duit ni bukan bawa kebahagiaan. Duit ni bukan segala-galanya. Ya, saya tahu. Betul. Orang kata macam tu. Duit tak bawa mati. Betul, memang tak bawa mati. Tak ada lagi orang tanam duit ke apa. Tanam duit mati. Tanam duit apa semua. Cina je nak bawa nak mati tu bawa pergi jerat Cina. Depa tabuk duit tu pun duit palsu, duit kertas, tak ada. Dia ingat dia boleh tipu Tuhan dia. Minta. Tak apalah, kita kena hormat agama depa. Kita tak boleh nak bersenda apa, minta maaf lah kan. Saya sajalah gurau-gurau. Kadang nak serius sangat benda nak cerita macam motivasi ke apa. Minta maaf, saya bukan pakar motivasi, bukanlah kedoktoran mana, bukanlah pakar ilmuwan, bukanlah doktor, guru-guru apa semua, bukan. Saya just orang biasa saja. Okey. Bukanlah kata memanglah tak bawa mati apa semua duit. Duit bukan segala-galanya memang. Kalau kita duit tak ada ni tak mati, bukan segala-galanya. Tapi rasa nak mati. Betul tak tuan-tuan? Wajib. Kita duit kena ada, wajib. Kalau boleh biarlah sampai jadi duit tu berduit beranak banyak-banyak, biarlah sampai tahap alam-alam niaga, biarlah sampai jutawan tuan-tuan. Sama-sama lah kita. Alang-alang berniaga kita sampai jutawan. Alang-alang mengeluk kasan tu biar sampai pakai lengan. Kalau tuan-tuan, kalau nak hidup sekadar hidup, baiklah makan gaji tuan-tuan. Minta maaf lah. Saya kadang-kadang kena terus terang cakap. Cakap nak berlapik, nak cakap ni tak boleh. Tu tak apa. Kalau macam tu rakyat kita punya kaum, kita punya bangsa bila nak maju tuan-tuan, kalau kita cakap terlalu berlembut. Terus direction. Rasa tak boleh berniaga. Usahawan ni bukan mudah. Dunia ni keras. Bak kata Aldri Walter lah. Hidup ini keras. Tapi yang orang kata ya memang keras. Tapi kalau kita ada pilihan, boleh kerja. Nak kerja kerajaan, pergilah. Nak kerja majikan, kerja. Buat pilihan. Rasa tak boleh, dah cuba dah dunia usahawan. Tak boleh, jangan paksa diri. Memang tak boleh. Bukan semua orang diciptakan, dilahirkan untuk jadi usahawan. Kalau semua usahawan, semua nak berniaga, siapa nak menyapu sampah? Siapa nak kerja tukang basuh pinggan? Siapa nak tukang jaga mall? Siapa nak jadi cashier? Kalau semua jadi usahawan, itulah dunia usahawan ni bukan untuk semua orang. Yang mana terpilih saja, yang mana hati kental saja. Yang mana tak kental takkan boleh. Bukanlah nak riak, bukan nak tak apa. Diri saya pun kadang-kadang down. Bohonglah, kita manusia biasa. Takkanlah kita buat semua ni hari-hari 365 hari ni macam saya cerita. Down. Tapi lebih pada semangat lah. Kalau kita ada ilmu, kita kena ada circle yang semangat dengan kita. Kita nak berjaya kena berkawan dengan orang dah ada result berjaya dah. Orang dah buat 1 juta, tak payahlah 1 juta. Orang dah buat 10,000, kita berkawan dengan orang buat cara 10,000. Barulah kita semangat dia macam 10,000. Kita ilmu kita macam 10,000. Dah 10,000, kita kawan dengan orang 20,000. Circle kita tu, semangat kita tu, barulah kita ada kejayaan yang sama. Bila kita kawan dengan label kita, label saya lah, cara saya dulu, kita ni akan mentaliti pemikiran kita yang sama saja. Hari-hari kita akan fikir, hari ni aku nak beli motor ni, ES5, 125, Rezek, kepala bapak Rezek, semua ada lah. Diri saya lah dulu. Benda yang sama, mentaliti. Sedangkan ahli keluarga di rumah ni, nak makan minum pun jenuh terketak-ketak, terfikir. Terfikir, apa yang nak makan esok hari lah. Bolehkah aku beli ayam? Makin lama harga barang makin tinggi. Duit kita jatuh tuan-tuan. $1 jatuh RM5 lebih duit kita. Bila duit kita jatuh, teruk,
barang-barang ekspor dari luar negara ni hantar ke barang kita, hantar ke negara kita, jadi tinggi lah harga dah. Bila tinggi harga dah, orang yang mampu beli tak apa, yang orang nak sekadar hidup ni, mak bapak di kampung ni hidup biasa-biasa saja. Jadinya yang anak-anak ni, kalau kita ada label yang sama saja, kita dok fikir hari-hari untuk diri kita. Kita kehendak diri kita nak motor baru, nak kereta baru. Sedangkan kemampuan kita boleh sekadar hidup je. Boleh pakai kereta apa rumah, kereta ke motor. Beli Azia bayar 400-500, gaji dalam 1,500. Boleh bayar. Tapi kita tak boleh bantu keluarga kita. Kita tak boleh bantu. Habis kat itu 500 banyak duit kereta, servis apa semua, minyak hitam apa, minyak petrol apa semua habis kat situ saja. Bila masa kita nak bantu? 9 tahun tuan-tuan. 9 tahun nak bayar tu bukan masa sekejap. 9 tahun nak bayar bilanya. Kalau kata 9 tahun, mak pak kita umur 70, 80 tahun, belum tentu lagi. Adakah kita pergi dulu kan mak pak kita pergi dulu? Kita tak tahu. Jadi bila kita nak berbakti, sebelum kita nak bantu orang ramai, bantu masyarakat, bantu kita punya agama, bantulah orang yang terdekat dulu, barulah kita boleh capai. Bantu dulu. Itulah sebab saya nak share ni. Yang mana nak usahawan tu, nak berjaya memang ada masa fasa dia, tak mudah. Perlu kesabaran yang tinggi. Tapi dah usaha, jiwa aku dah tak boleh dah. Aku try berniaga, aku jadi dropship, agent setengah orang. Tapi cuba. Tak boleh. Last down sampai stres. Dah tak boleh, dah paksa diri apa semua, rasa tak boleh dah. Pergi kerja kerajaan balik. Kerja bukan kerja kerajaan. Tak kisahlah kerja dengan majikan mana pun, kembali balik. Jadinya pendirian tu tak tetap. Biarlah pendirian tu tetap. Yang mana nak kerja majikan pergi, yang tak mau kerja usahawan. Tapi yang saya nak cerita tu, sampai bila tuan-tuan? Bersyukur tetap kena bersyukur, tapi usaha tu perlu ada. Bersyukur memang wajib. Kita apa yang makan hari ni bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur saja, tak ada usaha, harapkan hasil yang sama, buat hari-hari benda yang sama, tapi harapkan hasil yang berbeza. Tuan-tuan rasa macam mana? Aduh. Saya tak tahulah nak cerita macam mana, tapi fahamlah cerita dah. Hari raya ni seronok ke tuan-tuan? Kita pulang poket pun cukup-cukup duit nak balik. Kalau guna lebih sikit, ujung bulan dah tak ada duit dah. Jenuh mengetak pula. Jenuh hujung bulan duk fikir, nak pinjam mana? Nak banyak duit kereta. Macam mana tu? Aduh. Pening kepala. Hari-hari pening kepala cerita macam ni. Bukanlah cerita pening kepala macam ni. Benda ni memang pening kepala kalau kita tak ada jalan penyelesaian lah. Tapi setiap masalah ada jalan lah. Tapi benda ni kalau kita duk fikir, dia solusi macam ni je. Kita fikir separuh mampu pun, fikir macam nak pecah kepala pun, kalau kita tak ada buat tindakan apa, tak ada apa ke. Kita ni terlalu banyak fikir sangat. Bertindak lebih baik daripada fikir. Bacalah 1000 buku tip pun, 1000 buku jutawan pun, kalau kita tak ada tindakan, boleh baca sajalah. Orang dah bergerak depan, kita duk baca lagi buku. Bila lagi tuan-tuan? Masa makin lama makin laju idea zaman ni. Cabaran makin lama makin tinggi. Tapi di sebalik cabarannya ada kelebihannya di situ. Zaman dulu tak ada online ni. Zaman dulu offline, zaman lah online ada. Kita semudah dah nak buat. Kita nak buat sale. Kita nak buat marketing. Tadinya ambil kelebihan yang ada ni. Saya tak mampu nak cerita lebih panjang ke apa, tapi kenyataannya tuan-tuan sendiri yang tahu sekarang ni macam mana. Tepung kita tak kurang dah. Bayangkan tu. Tepung kita tak ada nanti macam mana. Harga gula pun dah naik tinggi apa semua. Barang-barang semua naik tinggi. Adakah boleh support dengan pendapatan kita?
Mesti wajib tuan-tuan buat. Kalau tak mau pun fikir. Kalau tak mau untuk diri kita fikir. Adik-beradik kita fikir, orang tua kita fikir. Orang rumah kita, anak kita masa akan datang ni. Ya rezeki ada di mana-mana saja. Tapi kita tak ada usaha, tak ada ketakan dapat punya tuan-tuan. Pergilah 1000 kursus pun. Jumpalah 100 tok guru pun. Kalau kita tak ada tindakan, takkan. Saya selalu pentingkan tindakan ni. Selalu saya cakap tindakan wajib, perlu. Bila tindakan ni ada, akan ada result. Kalau 100 kita dia sifir dia macam ni tuan-tuan. Banyak mana kita gagal. Banyak kalau 100 kali gagal, lagi banyak gagal, 200 kali gagal, maka makin dekatlah kita dengan kejayaan. Dia sifir dia macam tu. Banyak lagi gagal, makin dekatlah. Kalau kita tak berjaya lagi, buat tak kena, tak kena, jadi dropship lah kata. Tak laku buat tak kena. Maka jawapan dia kita kurang tindak satu, kurang gagal. Bila kurang tindak, kuranglah gagal. Bila banyak gagal, barulah kita senang. Senang orang kata. Bukan senang macam mana. Kita baru dekat dengan kejayaan. Dia memang adat di dunia macam tu lah. Dia mukadimah dia macam tu lah. Adat dia memang di dunia dia punya sifir macam tu lah. Tapi fikir logik lah tuan-tuan. Tak adil lah macam tu. Kita buat sikit jadi, buat sikit kena macam tu. Semua nak jadi jutawan, semua nak jadi usahawan. Mana ada macam tu. Kalau dunia usahawan ni mudah. Apa nak cerita tadi, lupa dah. Banyak sangat nak cerita sampai kan ni. Sampai lupa habis semua dah ni. Apa dia? Okey. Kalau kita buat 5 kali dah terus jadi jutawan tuan-tuan. 5 kali gagal, tak pun sekali gagal, 2 kali gagal, terus jadi jutawan. Terus bulan depan income juta. Saya rasa lah tuan-tuan, dia boleh jadi, tapi dalam masa yang lama dia tak boleh sustain. Tak boleh konsisten dia punya income. Sebab apa? Ilmu dia tu nak get macam ni lah. Kalau kita ni income dah ratus ribu ke juta, mesti staff, mesti agent, dropship ke apa, kita punya stokis apa semua di bawah ramai. Kita tak mampu kalau nak buat beratus ribu ke juta dengan seorang, dengan diri kita seorang. Tak mampu tuan-tuan. Takat limit mana saja anda boleh buat. Boleh buat mana. Sehari nak sale berapa. Kalau nak dapat sejuta sehari, sale 83,300 lebih sehari punya sale. Boleh ke gagah tuan-tuan pergi buat sale sehari 83,000? Kalau jual kereta saya percayalah. Tapi dia punya profit margin takkanlah 83,000 kita nak dapat sampai 50,000. Agak-agak lah habis-habis pun dalam berapa ribu saja. Ni margin dia tuan-tuan. Kalau kita nak buat seorang, tak mampu. Mestilah staff kita ni kalau dekat 10 orang ke 100 orang, barulah kita mampu buat income macam tu. Bila kita ada staff di bawah, kita ada team di bawah, maka ilmu kita ni kena tahap yang atas pada depa. Kita kena guide depa, bagi ilmu kat depa, kena tegur apa yang ilmu bagi apa semua. Bila kegagalan yang saya cerita tadi, 200 ke 300 kegagalan yang saya cerita tadi, itulah nak cerita kat depa. Jangan buat yang ni. Yang ni bahaya, yang ni jangan buat ni, rugi terlalu banyak. Yang ni jangan buat ni, pantang larang dah. Hak ni kalau buat bagus. Hak ni kalau buat cantik. Hak ni kalau buat bungkus habis semua. Bila kita cerita kat team, bila cerita kat team ni, dia tak buat benda tu. Bila dia tak buat, sebab kita dah lalui dulu. Bila kita dah lalui, kita dah tahu lah kita nak cerita yang tak boleh, yang ni tak boleh. Bila kita 3 kali, tak tahulah, fikir logik lah. 5 kali kita gagal, kita nak cerita apa saja 5 kali gagal. Pertama gagal, aku tak laku. Kedua aku tak gagal, kena tipu 10,000. Ketiga tak gagal sebab hujan. Keempat gagal sebab customer maki. Kelima gagal sebab down. 5 tu je cerita.
Saya rasa 5 tu memang basic lah kalau kata. Mesti kalau nak cerita ni 100, 200 ke 300 ke 1000 ke. Apa yang kesalahan yang kita terbina dulu. Barulah kita punya team boleh sukses sama kita. Cepat. Mereka boleh cepat. Sedangkan kita nak laluan kita gagal ni ambil masa dalam 2-3 tahun. Tapi mereka ni cepat dalam masa setahun. Mereka boleh target sale untuk 3 tahun. Dia boleh cepat. Bila cepat ni, team kita makin grow lah. Makin grow. Bila grow, ekonomi team kita, ekonomi negara kita makin berkembang lah. Yalah, kalau kata 100 orang team bawah kita, 100 keluarga yang kita, 100 keluarga. Kalau satu keluarga ada 4 orang, 100 kali 4, 400 orang dah. 400 orang kita bagi 400 orang makan dengan satu company. Mana kata tak kita membantu dari segi ekonomi, dari segi pembelajaran hidup, kita membantu mereka macam tu. Faham tak tuan? Bukan kita nak kerja ni, nak suruh orang kerja ni, nak bagi gaji nak kerja, cara buat kerja. Mai kerja, buat cergas apa semua. Mai kerja, buat padu-padu punya kerja apa semua. Tak, bukan tuan. Kita kerja tim ni dah macam ahli keluarga kita, macam adik-beradik kita, macam orang kata sahabat. Tim kita ni dah sahabat, sama-sama susah, sama-sama senang. Bukanlah kita dah lebih sikit sale ni, gaji bagi takat tu lah. Bagilah bonus sikit semua. Kita sama susah, sama senang. Barulah kita ni boleh jiwa yang sama. Janganlah kita fikir, sale bulan ni kurang, gaji pun kurang. Tak pun kurang, bulan ni tak boleh lah nak tolak EPF. Tak boleh tuan-tuan. Tu kewajipan kita. Mereka pun ada nak sara keluarga. Jadinya bila sale kurang tu, pengalaman kita kurang lah kata. Kurang. Bukanlah sale tu duk naik saja. Maksud saya cerita tu setahun menyiaga 6 bulan duk sale kurang. Macam tu adalah masalah. Kurang sustain. Dia macam ni lah, naik, dia turun Zat. Lepas tu kalau turun pun turun sikit, dia naik balik. Macam tu lah, dia naik turun. Dia macam gerak. Dia tak ada lah, dia naik turun. Macam tu tak mau. Yang tu teruk lah. Ada lah problem dia. Dia kalau sustain ada cara dia. Kita kena belajar lah. Carilah para guru-guru yang boleh kita belajar. Itulah saya nak cerita sedikit banyak. Saya harap faham apa yang saya cerita ni. Itu sajalah. Saya doakan anda semua dipanjangkan umur, dimurah rezeki, belajar lebih jaya, lebih sukses, lebih fokus, boleh konsisten pada hari-hari yang akan datang. Ingat tuan-tuan, 365 hari tu jangan sekali-sekali down. 300 kali 5 hari down tak apa. Jangan 360 hari down, 5 hari je kita semangat. Tapi kita ni kena paksa diri, paksa. Kalau semangat ni datang dalam kepala otak kita ni, ada cerita cakap, aku rasa hari ni tak larat lah, aku rasa hari ni down lah. Kalau kepala otak kita kena lawan. Kena lawan tuan-tuan. Kata aku kena buat juga ni, kena paksa diri. Itu saja tuan-tuan saya nak cerita hari ni. Semangat hidup, kena semangat tuan-tuan. Tak ada siapa boleh ubah diri tuan-tuan puan-puan kecuali diri anda sendiri. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih.